duk fikir setan di demai, alah hang tak payah buat lah, benda ni sikit ya. Setan dia memang macam tu. Kita jom kita buat. Jom. Yang paling penting buat kita tu berdasarkan kepada sunnah dan hadis Nabi SAW. Okey, baik. Baik. Kalau dia sengaja lah, jaga-jaga, lepas tu tidur balik lah. Tidur balik. Lepas tu jaga-jaga balik. Jaga-jaga balik tu boleh buat solat sunat? Saya kata boleh. Kenapa saya kata boleh? Disebabkan manusia memang perangai dia macam tu. Manusia ni dia lalai, dia lemah, tapi dia paling tidak dia ada keinginan untuk melakukannya. Saya selalu kata macam tu. Ya, ada orang kata, ustaz, ni depa tak tahulah ustaz, buat solat tarawih 4 rakaat ya. Buat solat tarawih 4 rakaat ya ustaz. Apa? Saya kata daripada lebih baik pada hang duk berkata kat orang buat pun tak. Betul. Agama mengajak kita macam tu. Agama mengajak. Ustaz, pi surau Ar-Rahman ada berapa orang ni? 2, 4, 6, 8. Tu pun mai daripada Shah Alam seorang, mai daripada Bukit Beruntung seorang. Pi buat apa tak? Saya kata daripada saya duduk di rumah, baik saya mai sini saya dapat pahala besar. Ya, orang sini tak ramai, tak apa. Teh tarik sekali ada. Apa nak takut? Ni ada berapa ratus? 562 orang dah. Apa nak takut? Kan? Buat je. Jangan duk fikir setan di demai, alah hang tak payah buat lah, benda ni sikit ya. Setan dia memang macam tu. Kita jom kita buat. Jom. Yang paling penting buat kita tu berdasarkan kepada sunnah dan hadis Nabi SAW. Okey, ada sahabat seorang dalam satu peperangan. Maka tentera kafir jatuh dan dia angkat pedang nak bunuh. Tak boleh nak buat apa dah, kau ni dah lemah dah. Maka tentera kafir tu angkat tangan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, aku masuk Islam. Para sahabat ni sap bagi mati. Nabi dapat tahu, kata sahabat ni bunuh tentera. Dan tentera kafir tu dalam keadaan yang tak mampu melawan dan sudah memeluk Islam. Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai sahabat, hang bunuh dia pasal apa? Dia kata, ya Rasulullah, dia masuk Islam sebab tak mau kena bunuh ya. Aku tahu. Sahabat pun lebih kurang macam kita lah. Aku tahu kan. Aku tahu dia ni masuk Islam sebab dia tak mau kena bunuh ya. Tu yang aku bunuh tu. Kata Nabi dalam keadaan yang marah, mata dia merah, urat tegang leher dia. Aku diutuskan oleh Allah untuk hanya menterjemahkan apa yang zahir pada pandangan mata manusia, bukan di dalam hati manusia yang manusia tak tahu. Maka apa-apa yang berlaku, hadis kita tengok, andaian kita tak boleh terima berdasarkan kepada kedudukan tu. Okay, jadi kalau tanya saya tak buat solat sunat qabliyah Jumaat. Tetapi ya, utama saya adalah solat sunat ba'diyah. Ba'diyah boleh buat 2 atau 4, boleh buat di rumah dan boleh buat di masjid, tak ada masalah. Okey, qabliyah Jumaat ni sebahagian ulama lain menyatakan bahawa memandangkan ada hadis yang menyatakan antara azan dan iqamah ada salat sunat. Antara azan dan iqamah ada salat sunat, maka mereka mengatakan ada 2 rakaat. Tapi kalau kita baca dari kitab Al-Imam Syafi'i bawa satu hadis di mana Nabi SAW datang terus naik ke mimbar. Nabi tunjuk kepada Bilal, ya Bilal azan. Selepas azan, Nabi terus memulakan khutbah. Tak ada ruang untuk solat sunat qabliyah. Cuma saya sangat terbuka. Siapa nak buat, dipersilakan. Cuma kalau tanya saya seperibadi, kita yang mengaji hadis, kita kata kita tak buat. Yang sedihnya, kita pulun buat qabliyah, ba'diyah, tak ada. Pakat-pakat lah, habis balik ilmu lari. Itu yang tak kena. Kan, kita pakat pulun habis. Tadi bukan main masuk tadi, pulun panjang kan main lah. Lah habis-habis dia tengok seluruh. Yang tu yang merugikan kita. Okey? Baik. Baik. Kalau kita melihat kepada hadis ini, adakah katalah dia pergi hari Jumaat, lepas 2 rakaat tahiyatul masjid, dia buat solat sunat mutlak 2. Adakah termasuk? Maka jawapan dia tak termasuk. Kenapa? Sebab hadis ni ada pengkhususan.
12 rakaat dan 10 rakaat telah dibagi tahu 4 rakaat sebelum zuhur, telah dibagi tahu. Tapi kalau tidak dibagi tahu, dia secara umum kita boleh menganggap yang tu. Tapi sebab hadis tu dibagi tahu, maka itu dia tak termasuk. Dia itu sebagai solat tambahan. Contoh sama juga soalan macam tu. Kita lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat kata, aku dengar Nabi istighfar 3 kali. Nabi istighfar. Mula-mula kita dengar istighfar mana pun boleh lah. Sebab sahabat kata Nabi istighfar 3 kali. So kita boleh baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi pun boleh. Tiba-tiba sahabat seorang ditanya dengan perawi dia, Al-Auza'i, macam mana Nabi beristighfar? Akhirnya umum dah tak jadi umum dah. Dia jadi khas. Al-Auza'i kata, aku mendengar dengan jelas Nabi menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Hak tu saja. Jadi lepas solat yang paling khusus yang tu. Sebab yang tu dia tak ada sifat umum. Tapi waktu lain nak istighfar tak ada masalah. Dia tiada pengkhususan. Itu kaedah dalam hal kita menilai penceritaan hadis.